Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dengar suara? Suara jelas InsyaAllah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk teruskan bacaan kitab Tarjis Al-Liwa' Al-Mu'allam bimawatin as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan pada semua yang mengikuti majlis pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala berkati semua dan jadikan kita di kalangan umat yang dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa mengingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Jadi kita sambung pada tempat yang ke-10. Jadi tuan-tuan semua yang hadir dan yang ikut dalam live ni boleh buka PDF masing-masing dan tengok pada, saya minta maaf sekali lagi, saya tak pandai nak letak orang panggil apa, dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya apa dia panggil, dia punya bingkai tu ada ruak jawi dan sebagainya, tu saya tak pandai. Tak apalah, kita buat live kosong macam tu lah. Yang penting moga-moga semua dapat ambil manfaat dan jangan lupa juga untuk sebarkan dan kemudian sampaikan kepada masyarakat yang lain tentang apa yang kita sampaikan ni. Tamam. Kita sambung kepada perbahasan kita. Tempat ke-10 ialah ketika setelah menunaikan solat. Disunatkan berselawat, wahai teman, setelah selesai solat tak abaikan. Asy-Syibli sang imam telah menunjukkan fadilatnya hingga dia dimuliakan. Itu cara baca dia. Asy-Syibli sang imam telah menunjukkan fadilatnya hingga dia dimuliakan. Tamam. Jadi disunatkan kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Qaidri radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Liwa' Al-Mu'allam. Sekali lagi tanya, tumpang tanya apa yang dimaksudkan dengan terjis. Terjis maknanya dirajaskan. Saya jadikan kitab ni dengan rajas. Ini bahar rajas. Itu maksud dia. Sama. Baik. Jadi beliau meletakkan pada tempat yang ke-10 ialah ketika mana kita setelah selesai menunaikan solat disunatkan kita berselawat. Dan saya sebutkan di sini Asy-Syibli sang imam telah menunjukkan fadilatnya hingga dia dimuliakan. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Khaidri tentang kisah Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu anhu, sufi kabir, dan dalam ini diceritakan tentang kisah tersebut. Kata beliau dengan jalan daripada Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id, kata beliau, qala sami'tu Ismail bin Ahmad ibn Ismail Al-Hasib qala akhbarani Abu Bakr Muhammad bin Umar qala kuntu 'inda Abi Bakr bin Mujahid. Aku di sisi Abu Bakar bin Mujahid. Faja'a Asy-Syibli. Tiba-tiba datang Al-Imam Asy-Syibli. Faqama ilaihi Abu Bakr bin Mujahid fa'anaqahu wa qabbala baina 'aidayhi. Tiba-tiba Abu Bakar bin Mujahid bangun dan kemudian mencium dan memeluk Al-Imam Asy-Syibli yang hadir pada ketika tersebut dalam majlis dan dicium di antara dua dahinya. Faqultu ya sayyidi taf'alu hadha fi Asy-Syibli wa anta wa jami'u man bi Baghdad tatasawwarunahu majnuna. Jadi kata Abu Bakar bin Muhammad bin Umar, dia tanya kepada gurunya, wahai tuanku,
kamu melakukan sedemikian kepada Asyibli, iaitu dengan kamu bangun menyambutnya, kemudian kamu peluk dia dan kamu cium di antara dua dahinya, sedangkan kamu dan orang-orang di Baghdad mengatakan bahawa Shibli ini adalah orang gila. Ya. Maka kata Abu Bakar bin Mujahid, guru kepada Abu Bakar bin Muhammad, Abu Bakar Muhammad bin Umar, kata beliau, fa'altu bihi kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala bihi. Aku melakukan seperti mana yang telah aku mimpi dilihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian kepada Asyibli. Ya. Wa qad aqbala Shibli, kata beliau. Aku melihat baginda Nabi SAW menyambut Shibli. Faqama ilaihi wa qabbala baina ainaihi. Dan aku melihat Nabi bangun dan Nabi menciumnya dan Nabi mencium di antara dua dahinya. Masya Allah. Faqultu ya Rasulullah, ataf'alu hadha bi Shibli? Abu Bakar bin Mujahid pelik. Dan kemudian ditanya kepada baginda Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kamu lakukan sedemikian kepada Shibli? Maka kata Rasulullah SAW, hadha yaqra'u ba'da salatihi. Ini adalah orang yang mana membaca pada setiap solatnya apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu ila akhir al-ayah. Dibaca ayat 2 ayat daripada ayat Taubah 128 sehingga ayat 129. Ini adalah bacaan al-Imam Shibli setelah solat. Setiap habis solat dia akan membacakan ayat ini dan kemudian wayutbi'uha bis-salati alayya, dan dia akan berselawat kepadaku. Dan di sini ajaibnya al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang disebutkan bukan hadis, diriwayatkan mimpi dalam kitabnya. Dan ini yang dipandang pelik oleh sebahagian orang yang konon-kononnya mereka ni yang paling pandai hadis. Dia jadi pelik kalau kata ada ulama yang meriwayatkan mimpi. Padahal al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri radhiyallahu anhu meriwayatkan mimpi dalam kitab ini. Ya, dan disebutkan tentang mimpi pada permulaan, dan ini dijadikan sebagai tempat utama, dan kemudian al-Imam Qutbuddin Muhammad Al-Khaidri meletakkan hadis. Setelahnya diletakkan hadis. Cuma dia nak bagi tahu kata ini fadilatnya. Nah, orang-orang yang berselawat setelah melakukan solat. Jadi ini menolak kepada sebahagian orang yang mana menafikan adanya salawat setelah solat tarawih. Macam mana mereka boleh nafi benda tersebut? Padahal benda tadi tarawih termasuk solat. Dan disunatkan setelah solat untuk seorang tadi berselawat kepada Nabi SAW, dan tarawih termasuk solat. Jadi apa masalahnya untuk orang berselawat di antara solat dengan solat? Dan yang itu tidak ada masalah, yang kecuali bila datangnya nabitah, kata bahasa Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala. Datangnya nabitah, orang yang ilmunya tidak tumbuh dengan baik, menafikan perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Bayangkan al-Imam Muhammad Al-Khaidri telah mengarang kitab ini pada ketika tahun 894, dan perkara tersebut telah tidak berlaku pun sebarang pertikaian dengan masalah tersebut. Kecuali pada waktu sekarang, zaman ramainya juhala dibandingkan dengan ulama, dan semua orang nak bercakap dengan apa sahaja bidang dan mengaku apa yang dia bukan ahli dalam bidang tersebut. Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebut, lam yusalli salata faridatin illa wa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat, sampai kepada ayat 129. Dan kemudian dia akan baca 3 kali, dan ini riwayat yang lain dibaca 3 kali, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Ini al-Imam Ash-Shibli punya amalan. Tamam? Dan bila mana al-Imam Shibli radhiyallahu anhu masuk bertemu dengan Abu Bakar bin Mujahid, maka beliau bertanya kepada Abu Bakar Shibli, apa yang kamu baca setelah solat? Maka dijawab oleh Ash-Shibli, saya membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan kemudian saya akan membaca sallallahu alaika ya Muhammad sebanyak 3 kali, seperti yang dimaklumkan oleh Nabi SAW dalam mimpinya pada waktu semalam. Karena itu kata al-Imam Abu Bakar Mujahid, saya bangun memuliakan beliau karena baginda Nabi SAW telah memuliakannya pada waktu tersebut. Hadirin semua, ni menunjukkan kepada kita bahawa ini antara tempat yang terbaik untuk seorang tadi menunaikan ataupun melafazkan salawat kepada baginda Nabi SAW.
Tamam? Dan nanti ada lagi hadis, nanti ada lagi di tempat yang akan datang diceritakan berkenaan dengan tempat yang disunatkan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu disebutkan oleh Al-Imam Al-Khaidri menyebutkan di dalam Al-Azkar. Kata beliau dalam kitab Al-Azkar disebutkan hadis Fadalah ibni Ubaid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Ketika mana kamu menunaikan solat, idza shalla ahadukum, ketika dah selesai solat, falyabda bitahmidillah wassana'i alaih, kemudian memuji Allah Taala. Summa yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u bima syaa. Dan hadis ini diriwayatkan walaupun sanadnya dhaif kata al-Imam, tetapi kata al-Imam Al-Khaidri di sini menunjukkan bahawa disunatkan untuk kita melakukan perkara tersebut. Tuan cuba bayangkan macam mana ulama hadis bermuamalah dengan hadis dhaif pada zaman para pemuka ulama hadis berada pada waktu tersebut. Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Al-Khaidri rahimahullahu ta'ala, Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, Al-Imam As-Suyuti. Ini nama-nama jibal dalam ilmu hadis dan mereka mengatakan bahawa ini adalah sunnah dan tidak menolak hadis dhaif tersebut. Nah, ini kemudian saya sambung, tidak pernah tinggalkan dua bacaan fadilat setelah selesai solat didirikan. Baik, apa dua bacaan ini? Pada bait yang ke-44 saya sebut ayat Taubah 102 ayat At-Taubah 128. Coba baca dia. Ayat At-Taubah 128, juga 29 tak diabaikan. Maksudnya ayat 128 dengan ayat 129 jangan diabaikan daripada surah At-Taubah, iaitu ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu ila akhir ayat. Maka dibacakan dua ayat tersebut setelah mana menunaikan salat, setelah kita berzikir, setelah kita zikir dengan zikir yang kita biasa, yang disusun oleh para imam, para ulama, kemudian kita berselawat dengan selawat tadi. Maka saya tanya kepada guru saya Syekh Yusri hafizahullah taala, boleh tak kalau kita nak selawat dengan lafaz sallallahu alaika ya Muhammad ditukarkan kepada sallallahu alaika ya Rasulullah? Karena saya rasa tidak rasa senang ketika saya sebut Muhammad pada waktu tersebut. Maka kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah kepada saya, silakan, tidak ada masalah, karena itu juga baik. Dan saya kata Al-Imam Ash-Shibli tidak sebut wasallam. Jadi bolehkah tidak sebut sallallahu alaihi wasallam? Tak sebut wasallam di belakang karena ada sebahagian ulama kata makruh. Maka kata Maulana Syekh Yusri hafizahullah, ini pandangan sebahagian ulama dan itu pandangan Shibli. Karena beliau memegang tidak makruh, tidak menyebutkan salawat tidak disebutkan bersama dengan as-salam. Tamam? Itu tempatnya. Setelahnya selawat buat junjungan 3 kali, tidak sekali tinggalkan. Mari kita sama-sama mengamalkan, moga dapat kita tumpang kemuliaan. Moga-moga kita dapat tumpang kemuliaan Al-Imam Ash-Shibli radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah Ta'ala mencium dahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium dahi kita dan juga memuliakan kita disebabkan kerana lidah kita yang banyak berselawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tempat yang ke-11 ialah ketika berdoa. Ini tempat yang ke-11. Disunatkan kepadamu wahai kawan, jika berdoa janganlah kau lupakan. Ucapkanlah hamdalah serta pujian pada Tuhan anugerah kenikmatan. Kemudian janganlah engkau abaikan selawat buat Rasul insan pilihan. 3 tempat selawat engkau bacakan, awal, akhir dan juga di pertengahan. Baik. Jadi dalam solat, dalam doa, disunatkan kita berselawat kepada Nabi SAW. Baik, bila kita nak berselawat kepada Nabi dalam doa, iaitu pada ucapan setelah kita mengucapkan hamdalah kepada Allah Ta'ala, puji kepada Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Itu pun selawat itu. Ataupun setelah mana kita membacakan puji kepada Allah Ta'ala, kemudian kita datangkan dengan selawat. Baik, bila nak datangkan selawat, sebab tu saya sebut di sini, 3 tempat selawat engkau bacakan. 3 tempat. Apa dia?
awal, akhir dan juga di pertengahan. Di awal doa. Yang kedua di akhir doa. Dan juga yang ketiga di pertengahan doa. Maknanya di awal, di akhir dan di pertengahan doa dibacakan selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau lakukan yang kusebutkan, diharapkan doamu kan diperkenan. Kalau kamu melakukan yang saya sebutkan ini, moga-moga doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian semakin banyak namanya disebutkan, diperkenan, malah dosa diampunkan. Semakin banyak nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebut di dalam doa kita, semakin hampir doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hampir untuk kita diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkatnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan diabaikan perkara ini, dan ini telah disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi, disebutkan juga oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf Abdul Razzaq San'ani, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, la taj'aluni ka qadahir rakib, kata Nabi. Jangan kamu jadikan aku ni seperti bekas yang hanya diperlukan ketika nak digunakan saja. Ketika mana orang bermusafir, dia akan bawa satu bekas. Orang dulu lah, dia akan bawa dalam bekas. Bekas tadi dia akan letak di belakang kenderaan, dalam belakang rahilahnya ataupun binatang tunggangannya. Kemudian waktu dia nak guna baru dia ambil. Maka Nabi kata kepada kita, la taj'aluni ka qadahir rakib. Jangan kamu jadikan aku ni, waktu kamu nak guna baru kamu ambil. Tak, jangan begitu. Nah, innar rakiba yamla'u qadaha fa idza faragha wa'allaqa ma'aliqah. Dan kalau dia dah guna, dia nak guna, dia tuang dengan air. Kemudian bila dia tak guna, dia pergi sangkut balik dan kemudian dia tak guna. Fa in kana fihi ma'un syariba hajatah awil wudu' tawadda. Kalau ada air dia akan guna untuk berwuduk, dia akan minum. Wa illa ahraqal qadah. Kalau tidak dia akan tuang, dan kemudian faja'aluni, kata Nabi SAW, dan kemudian dia tuang, kemudian dia akan sangkut, ditinggalkan. Maka kata Nabi, faja'aluni fi wasatid du'a. Jadikan aku disebut pada pertengahan doamu, wa fi awwalihi wa fi akhirih. Dan pada awalnya dan pada akhirnya. Maka jangan kita tinggalkan untuk kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya kita. Tamam? Jadi ini maksud yang kita sebutkan tadi apa dia? La taj'aluni ka qadahir rakib. Maknanya la tuakhiruni. Jadi jangan dijadikan hanya selawat ini pada akhirnya saja. Seperti mana seorang tadi meletakkan qadahnya pada akhir tempat di belakang, ataupun digunakan pada waktu yang dia inginkan sahaja. Tamam? Jadi itu yang perlu kita ambil perhatian terhadap perkara tersebut. Kita dah sampai pada baitnya. Ya, nah. Terima kasih banyak. Pada muka surat yang ke-24. Baik, kita dah masuk pada tempat ke-12. Ialah ketika bangun malam untuk melakukan ibadah. Jika engkau bangun malam, wahai teman, sendirian tak perhati hanya Tuhan. Jadi kalau kamu bangun pada waktu malam, tak ada orang yang perhati, melainkan hanya Allah Ta'ala yang memerhatikan kamu. Baikkanlah wudukmu lantun pujian, juga selawat buat Rasul junjungan. Baikkanlah wudukmu, kemudian lantunkan pujian kepada Allah Ta'ala, dan kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti engkau nanti akan dibanggakan, diradai, diampuni oleh Tuhan. Jadi di sini, ketika qiyamul lail, disunatkan kita berselawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yadhaku Allahu azza wa jalla ila rajulain. Yadhak di sini dengan makna yarda. Ini Allah Ta'ala rida. Dhahik ini apa ni? Difaham pada sifat Allah Ta'ala yang mutasyabih adalah lazim daripada sifat tersebut. Ini seperti disebutkan oleh Al-Imam Dardir radhiyallahu anhu dalam Syarah Kharidah Al-Bahiyah, yang difaham oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu difaham sifat yang dipanggil sifatul mutasyabih, ataupun dipanggil ni dia tak dipanggil sebagai yadhak, ni tidak dipanggil sebagai apa ni,
dipanggil perbuatan, dipanggil sifah. Baik. Jadi sifat yadhak ni maksud dia apa dia? Yakni yarda. Ini Allah Ta'ala redha. Karena gelak itu adalah lazim kepada redanya seorang tadi kepada seseorang. Jadi bukan Allah Ta'ala gelak dengan maksud qahqahah, dengar suara dan sebagainya. Yang kita gelak kerana hadha min sya'nil ibad. Dan juga ni perbuatan hamba. Dan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi yadhakullahu azza wa jalla ila rajulain, ay yadhak makna yarda. Rajulin laqiyal adu. Yang pertama, seorang lelaki yang bertemu dengan musuhnya, wa huwa ala farasin min amthali qayli ashabi, dan dia berada di atas kuda yang terbaik. Fanhazamu wa sabata fa in qutila stushhida. Kemudian dia diserang dan kemudian dia sabat dalam dalam berhadapan dengan musuh ketika peperangan ni. Kemudian dia terbunuh dan syahid. Fa in baqiya fadzalika alladhi yadhaku Allahu ilaih. Kalau dia kekal begitu, maka pada waktu tersebut Allah Ta'ala akan redha dengannya. Wa rajulin, yang kedua, laki yang Allah Ta'ala redha dengannya. Qama fi jawfil lail. Bangun pada waktu malam. Ini laki yang kedua. Cuba bayangkan tuan-tuan. Yang pertama Allah Ta'ala gabungkan orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala dengan orang yang bangun malam. Qama fi jawfil lail. La ya'lamu bihi ahadun. Tidak diketahui siapa pun yang pada ketika tersebut dia bangun pada waktu malam tersebut. Wastaftahal Qur'ana. Kemudian dia buka Al-Quran. فَذَلِكَ الَّذِي يَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ. Dan di sini minta maaf, baca tak habis. La ya'lamu bihi ahadun fatawadda'a fa'asbagha al-wudu'. Kemudian dia berwudu dan kemudian dia membaikkan wudunya seperti yang saya sebut pada permulaan. Baikkanlah wudu' mulantun pujian. Lantun pujian, kemudian apa dia? Summa hamidallah. Kemudian dia memuji Allah Ta'ala. Wa majjadah. Wa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada suara. Betul tak ada suara ni. Kita tak buka suara kot. Dengar tak ni? Ada seorang kata tak ada suara. Betul? Baik. Tamam. Wasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Yang pertama dia bangun pada waktu malam, dia buat apa? Wudu dengan wudu yang terbaik. Kemudian yang kedua apa dia? Yang kedua dia akan memuji Allah Ta'ala seperti yang saya sebut dalam bait ini pada bait yang kelima 54. Jazakumullah khair. 54 saya sebut baikkanlah wudu mulantun pujian, juga selawat buat Rasul junjungan. Dari situ saja ada 3 benda. Yang pertama, baikkanlah wudu. Yang kedua, lantunkan pujian, ini memuji Allah Ta'ala. Yang ketiga, apa dia? Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa dia? Wastaftahal Quran. Kemudian dibukakan Al-Quran. Fadzalika alladhi yadhaku Allahu azza wa jalla ilaih. Ini adalah orang yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala redha dengannya pada waktu tersebut. Fa yaqul unzuru ila 'abdi, dan Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya dan makhluk yang berada di langit, wahai hamba-hambaku, cuba kamu tengok, itulah hambaku qa'iman la yarahu ahadun ghairi. Kamu tengok dia bangun pada waktu malam dalam keadaan tidak ada seorang pun yang memandangnya pada waktu tersebut. Baik, ini yang tempat yang ke-12, iaitu berselawat setelah kita bangun pada waktu malam. Jadi jangan lupa perkara ini. Nah, itu penting, saya sebut banyak kali dah. Penting kita mengetahui mautin ini, tempat-tempat ini. Kerana apa? Kerana ini akan menyebabkan kita tak akan mengabaikan amal yang ringan di lidah, tetapi mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tempat yang ke-13 ialah setelah menunaikan solat hajat. Selepas tunai solat hajat. Baik, yang ke-56 iaitu pada muka surat yang ke-28. Jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan. Jadi makna sini Ustaz bagi contoh-contoh untuk memuji Allah Ta'ala. Puji ya. Puji dia macam mana pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu apa dia lagi? Apa ni? Ahmadullah Ta'ala.
Sebutlah apa saja puji yang kita boleh puji. Pada waktu sebut subhanallah pun puji juga kepada Allah Ta'ala. Walaupun pendek. Nah. Jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan. Maknanya kalau kamu ada permintaan, sama ada permintaan tadi berkait dengan anak Adam. Ini permintaan kepada makhluk. Jadi kita ada hajat, kita nak kena tunaikan, nak dapat kerja ke, nak pergi meminang, nak darah orang ke, dan sebagainya. Itu kan hajat tu. Dan juga pada Tuhan, ini kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tamam? Dan kemudian apa yang kita sebut? Tunaikanlah solat hajat wahai teman, kaifiatnya nanti akan kusebutkan. Jadi apa ni hajatnya, macam mana kita nak tunaikan tadi solat tersebut, itu nanti akan kita sebutkan. Sebutkan bila? Nanti dalam syarahannya nanti. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Tirmizi. Sebab tu saya sebut sini Imam At-Tirmizi telah riwayatkan hadis tentangnya, janganlah kau abaikan. Jadi saya kena syarah kitab ni nanti, insya-Allah akan disyarahkan nanti insya-Allah. Ibnu Majah, imam dan juga panutan, meriwayatkan semisalnya, hai teman, hajatmu jika selawat kau sertakan, pasti tak tertolakkan diperkenan. Pasti tak tertolak akan diperkenan. Tu akan tu. Pasti tak tertolak akan diperkenan. Baik, itu betul. Coba baca dia tu macam tu. Tamam. Jadi di sini Al-Imam Tirmizi rahimahullah dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan cara untuk kita menunaikan solat hajat. Yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut man kanat lahu hajatun ila Allah taala, siapa yang punya hajat kepada Allah taala, au ila ahadin min bani Adam, ataupun dia ada hajat kepada salah seorang daripada anak Adam. Ini yang saya sebutkan dulu. Jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan. Kemudian dibuat apa? Falyatawadda, maka berwuduklah. Falyuhsinil wudu'a, dan baikkan wuduknya. Summa yusalli raka'atain, kemudian dia menunaikan 2 rakaat solat sunat. Summa liyusni 'ala Allah azza wa jal, kemudian dia menunaikan pujian kepada Allah, wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa liyaqul, kemudian dibaca doa. Ini nanti kita kena letak dia punya syarahannya, ataupun nanti insya-Allah. Nah, kalau ada rezeki kita akan buka, kita akan bagi kitab kecil. Nanti ketika kitab ni nanti dikeluarkan, kita akan buat kitab, setiap bab tadi ada selawat dan juga cara yang telah disebutkan oleh Al-Imam dengan cara yang ringkas. Maksudnya kitab ni dia ada sisipan dia nanti insya-Allah taala. Itu baca doa apa dia? La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan kata al-Imam, disebutkan juga dalam riwayat al-Imam Sayyidina Uthman bin Hunayf, ada seorang lelaki telah datang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lelaki ini buta matanya. Dan kemudian hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmizi. Dan kemudian kata beliau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah an yu'afiyani." Ya Rasulullah, tolong doakan moga Allah Taala sembuhkan penyakit mataku ini. Ini dicelitkan balik ya Rasulullah. Qala in syi'ta da'autu. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak, aku boleh doa. Wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Tapi kalau kamu nak, kamu boleh sabar. Dan moga-moga itu lebih baik bagi kamu. Qala fad'uhu. Maka kata beliau, ya Rasulullah, doalah ya Rasulullah. Fa'amarahu an yatawadda. Maka Nabi mengarahkan beliau untuk berwudu. Fayuhsina wudu'ah. Maka baiklah wuduknya. Wa yad'u bihadha du'a. Wa yad'u bihadha du'a. Maka dia pun berdoa dengan doa ini. Apa dia doanya? Nabi suruh dia berdoa dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin Nabiyyir Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi.
Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku berhadap kepadamu. Dengan siapa? Dengan sebab Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dan kemudian sebut ya Muhammad. Tu dia. Inni atawajjahu bika ila Rabbi. Nah, aku menghadap bika, yakni bisababika, dengan sebabmu ya Rasulullah, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, untuk ditunaikan hajatku, hadhihi, ini, lituqda li, untuk diperkenankan doa. Allahumma fashaffi'hu fiyya, ya Allah, berikanlah dengan sebabnya Nabi SAW tadi diberikan syafaat kepadaku, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan cuba tengok di sini. Ini hadis yang jelas menunjukkan tawassul dan juga dalam masa yang sama istighasah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada dua tuh dalam ini. Yang pertama bertawassul dengan Nabi SAW. Yang kedua beristighasah dengan Nabi SAW. Dan hadis ini secara jelas tidak disebutkan ketika Nabi hidup atau ketika Nabi wafat. Kita kata, ini Nabi waktu Nabi hidup. Ya betul Nabi hidup. Tapi kenapa tidak di apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak di, kenapa Nabi SAW di sini tidak disebutkan ya Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah fi hali hayatih. Tak disebut. Cuma yang disebut pada waktu itu apa dia? Ya Muhammad umum. Tidak sebut ya Muhammad fi hali hayatih dan sebagainya, tidak. Kalau ya Muhammad, maknanya doa ini bukan hanya khusus kepada sahabat ni, dan dalam riwayat yang lain disebut. Sahabat ni pernah ditanyakan adakah doa ni untuk beliau sahaja? Tak. Kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh untuk berdoa dengan doa tersebut. Maka di sini menjadi dalil bahawa bertawassul, beristighasah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hali hayatihi, sama ada ketika Nabi masih hidup atau setelah Nabi wafat, kedua-duanya tidak ada masalah. Tamam. Doa nanti insya-Allah kalau kita boleh tulis balik nanti insya-Allah. Kalau kita sempat nanti kita tulis balik. Saya pula komputer ni bersarap tak ada. Nanti kita tengok, kita kalau ada rezeki kita tulis balik nanti. Nanti insya-Allah kitabnya keluar nanti sekali dengan doa-doa tu kita akan sediakan. Dan kemudian ini tempat yang ke-13. Mana? Iaitu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya pesan kepada tuan-tuan semua untuk kita pegang dengan apa yang telah disebut oleh para imam, para salihin, para ulama ummah. Mereka dah berpegang dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu untuk kita nak termakan dengan apa yang telah dibawa oleh sebahagian orang pada waktu sekarang, yang ucapan mereka pada zahir nampak seolah-olah macam pegang dengan hadis dan sebagainya, tapi hakikatnya kadang-kadang boleh menyebabkan celaan para awam kepada para imam pada waktu tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala lindungkan kita daripada akhlak sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Tempat ke-14 ialah ketika mengucapkan khutbah yang disyariatkan. Waktu ketika kita nak ucapkan apa-apa khutbah. Khutbah nikah, khutbah Jumaat, khutbah istisqa, apa saja khutbah yang disunatkan. Kata Imam Syafi'i yang mulia, selawat itu rukun dalam semua. Khutbah yang disyariatkan pada kita tidak sah jika tak selawat padanya. Di sini ada dipanggil bait mudawwar, dipanggil dalam bahasa pengajian ilmu qafiyah, arud dan qafiyah, dipanggil ini bait mudawwar. Mudawwar maksudnya kerana dia bersambung dengan bait yang seterusnya. Jadi dia tak habis. Ada min uyubi sya'riyah. Kata para ulama ni termasuk aib dalam syair. Tapi terpaksa buat juga kerana apa? Kerana nak cari ayat yang sesuai, tidak bukan senang juga. Kata Imam Asy-Syafi'i yang mulia, selawat itu rukun dalam semua. Semua apa dia? Rukun dalam semua. Semua apa ni? Khutbah. Maksudnya semua khutbah. Bait yang ke-61 itu sambung tu dengan yang sebelumnya. Faham? Khutbah yang disyariatkan pada kita. Jadi dalam khutbah yang disyariatkan kepada kita, terima kasih banyak. Ustaz Zaki dah masuk dah doa. Atau boleh kopi doa tersebut. Khutbah yang disyariatkan pada kita tidak sah jika tak selawat padanya. Dan jadi khutbah yang disyariatkan pada kita untuk kita berkhutbah dengannya, maka tidak sah
khutbah tersebut jika tidak disertakan dengan salawat pada Nabi SAW. Tamam? Contohnya khutbah apa? Khutbah Jumaat, khutbah Jumaah dan 2 hari raya, atau khutbah Jumaah dan 2 khutbah Jumaat. Tu cara bacanya. Khutbah Jumaah dan 2 hari raya, minta hujan dan juga 2 gerhana. Maksudnya khutbah Jumaat, khutbah 2 hari raya. Ya, khutbah 2 hari raya. Khutbah minta hujan. Khutbah gerhana matahari dan gerhana bulan. Kesemua khutbah ini rukunnya adalah, antara rukun di dalam khutbah adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Maulai Al-Jalil, mungkin tawdih lana kaifiyat radd الشبهة كيفية رد الشبهة على الوهابية التي زعموا أن إلقاء الصلوات إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يجوز. العفو سيدي. لا يعني selawat kepada Nabi SAW ini tidak dikaitkan dengan masa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi selawat tadi tidak disebutkan kait dengan waktu. Bila-bila masa saja. Tidak ada waktu yang tertentu untuk kita nak berselawat. Maksudnya bila sahaja mutlak. Kalau kamu nak berselawat kepada Nabi, maka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Zuhair dah lagi. Ya. Tapi kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan al-Imam Muhammad Al-Khaidri radhiyallahu anhu di sini menyebutkan secara lebih khusus lagi tempat-tempat yang berkait dengan perkara tersebut. Ya. Dan tadi yang kita sebut tadi ada rad sedikit kepada golongan Wahabi berkenaan dengan masalah mereka menolak tawassul dan juga istighasah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak disertakan. Dan baginda Nabi SAW sendiri menyuruh seorang sahabat yang buta membacakan doa Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyur Rahmah. Nah, kemudian sebut pula ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi. Nah, inni atawajjahu bika ila rabbi. Jadi jelas-jelas tu adalah istighasah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini tidak ada masalah. Baik. Baik, dan kemudian ini khutbah-khutbah yang mana disyariatkan kepada kita dan diwajibkan kepada kita untuk menghadirkan selawat, tidak dibenarkan untuk kita tidak mendatangkan selawat. Karena kalau tidak mendatangkan selawat, maka pada waktu tersebut hukumnya membatalkan selawat tersebut. Tamam. Kita ada lagi beberapa puluh minit lagi, lebih kurang setengah jam lagi. Jadi pada bait yang ke-64 berbeza dengan pandangan yang kedua, tidak wajib namun ia sunat jua. Berbeza dengan pandangan yang kedua, tidak wajib namun ia sunat jua. Jadi tidak pandangan yang kedua mengatakan bahawa tidak wajib untuk seorang tadi berselawat di dalam khutbah yang telah disyariatkan. Itu hanya sunat saja, tapi pandangan tersebut tidak kuat seperti mana pandangan yang pertama, iaitu wajib kita berselawat ketika mana berkhutbah dengan khutbah yang telah disyariatkan. Dan ini pun perbahasannya panjang dalam mazhab, disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Qaidri Qutbuddin rahimahullahu ta'ala. Kemudian tempat ke-15 ialah ketika malam Jumaat dan siangnya. Ini ketika malam Jumaat dan siangnya disunatkan kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum dar'iz. Perbanyakkan selawat dan juga salam di hari Jumaat, siang juga malam. Jadi banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang dan malam pada hari Jumaat. Malam Jumaat, Khamis malam Jumaat tu. Dan juga hari Jumaat pada siang tu, setelah fajar Jumaat. Imamuna Asy-Syafi'i juga ashab mengatakan bahawa ia mustahab. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga ashab Syafi'iyah mengatakan bahawa hukumnya adalah yustahabbu al-iktsaru
minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunatkan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil jumu'ati wa lailatiha. yakni pada malam Jumaat dan siang Jumaatnya. Siang Jumaat dan malam Jumaat. Tamam? Disampaikan selawat pada baginda setiap Jumaat, jangan kau persenda. Jangan persendakan. Jangan bermain-main dengan perkara ini. Kerana selawat pada Nabi sampai. Jadi macam mana ada orang boleh mengatakan bahawa Nabi SAW dalam kubur tidak dengar lagi apa yang telah disampaikan salam kepadanya. Ada orang yang bila kita di depan makam Nabi kita Muhammad, kita tengah bagi salam kepada Nabi, datang daripada belakang kita, kemudian dia kata, buat apa bagi duk cakap apa lagi, bercakap apa ni, bagi salam apa lagi, dia dah mati dah. Ini dalil jahil sedangkan duduk di depan Nabi SAW. Ini jahil yang apa ni, bukan jahil basit, ini jahil murakkab. Disampaikan selawat pada baginda setiap Jumaat, jangan kau persenda. Yang terbaik selawat kepada Nabi yang terdekat di sisinya, yang terbanyak selawat kepada Nabi yang terdekat di sisinya akhir nanti. Yang terdekat di sisinya akhir nanti. Tamam? Jadi maksudnya orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi SAW, orang inilah yang nanti akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat tempatnya dengan Nabi SAW. Ini kawan saya tanya, Ustaz, jika kita target untuk berselawat 100 kali, 300 ataupun 1000 kali sehari, ianya dikira sehari dari masuk maghrib atau masuk subuh? Daripada masuk maghrib. Kerana hari dalam mazhab, dalam kiraan kita Islam adalah daripada maghrib sampai pada waktu maghrib esoknya. Jadi sebab tu masuk maghrib ni dah dikira sebagai hari baru. Sebab tu kita panggil ni hari ni hari Sabtu. Kita panggil hari Sabtu. Tapi dalam Islam sebenarnya dia dah dipanggil sebagai malam Ahad. Ini dia panggil malam Ahad. Kenapa malam Ahad? Kerana ni malam dia, malam yang hari Ahadnya. Esok siang Ahad. Selepas maghrib esok dia panggil malam Isnin dah. Dia tak panggil dah malam Ahad. Dia panggil. Dan orang tua-tua kita sendiri pun, orang Melayu ajak benda yang macam tu. Untuk bagi kita ingat. Sebab tu kadang-kadang kita sekarang ni pun jadi keliru kalau kita sembang dengan kawan-kawan kita. Kita abang kata, esok kita jumpa no. Kita jumpa hari Isnin malam Khamis. Isnin malam Khamis teruk sangat tu. Isnin malam Isnin Isnin malam Selasa. Disebut untuk Isnin malam Khamis tu teruk lah. Ini jadi cerita macam teroris tangkap orang. Kemudian dia buat video, kemudian dia kata kami akan buat serangan pada hari Selasa nanti selepas main Jumaat. Dia orang pergi cakap tak bertadung orang pergi. Hari Selasa tapi lepas main Jumaat kok mana? Hari Selasa lepas main Jumaat. Baik. Jadi macam tu lah. Isnin malam Selasa kita kata. Kita jumpa Isnin malam Selasa lah. Isnin malam Selasa. Maknanya nak jumpa waktu bila? Nak jumpa malam tu lah. Iaitu pada malam pada hari Isnin dan dah masuk pada hari Selasa dah pada malam tersebut. Itu maksudnya. Tamam. Tapi kadang-kadang kita menjadi keliru bila kawan-kawan kita sembang. Orang zaman sekarang ni kalau sembang, Isnin malam Selasa lah kita jumpa. Isnin malam Selasa dia duk faham hari apa? Dia duk faham hari hari Selasa. Tak. Dia faham hari Isnin pada waktu siang tu. Ada yang faham macam tu. Baik. Baik, ni ada orang tanya, Ustaz, ada tak tempat yang tak diharuskan untuk kita berselawat? Ada tak tempat yang tak diharuskan kita berselawat? Ya, ada. Antaranya di mana? Di dalam tandas. Tempat-tempat yang tak diharuskan kita berselawat. Dalam tandas, tempat-tempat yang tidak baik. Tak disunatkan kita berselawat pada waktu tersebut. Baik. Kemudian seterusnya, tempat yang ke-16 ialah ketika menunaikan solat hari raya diucapkan selawat di antara takbir tambahan. Selawat ketika takbir tambahan tu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut apa di sini pada bait yang ke-69. Zikir di antara takbir jangan tinggal, tasbih tahmid juga tahlil engkau amal.
Jadi zikir di antara takbir jangan engkau tinggal. Iaitu apa dia? Subhanallah, alhamdulillah. Kan kita takbir waktu sembahyang raya Allahu Akbar, kan ada rakaat pertama apa ni 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir, dan kadang-kadang tu imam pun terlupa. Tapi tahun ni apa ni sembahyang pakat di rumah semua. Kan? Jadi apa ni ketika takbir Allahu Akbar, takbir yang pertama kita akan baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kita disunatkan apa? Kata Imam Ibnu Sabbagh yang mulia, dielokkan jika tambah yang biasa. Iaitu dengan apa? Dengan takbir dan pujian Maha Esa, juga selawat buat junjungan mulia. Maka ditambah dengan selawat. Ini kata Imam Ibnu Sabbagh radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan sedemikian. Dan maksudnya selepas kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Boleh sebut, tidak ada masalah. Tuan Syekh nak tanya, boleh tak kita tahu yang selawat kita tu diterima Allah? Masalah. Ni nampak ke? Nampak tak? Tak nampak dah. La ilaha illallah. Oh, nampak eh? Nampak. Cuma saya pula je tak nampak. Tak apa. Okey eh? Nasib baik tak padam ni. Okey, okey. Dia masalah kat komputer saya kot. Tamam. Saya sambung ya, no? Boleh ya? Nasib baik pakai belah. Tidak. Padam lah tadi ni. Okey. Okey, baik. Sambung balik. Kata Imam Ibnu Sabbagh yang mulia, dielokkan jika tambah yang biasa. Dengan takbir dan pujian Maha Esa, juga selawat buat junjungan mulia. Para a'immah juga menguatkannya. Ini amalan Ibnu Mas'ud tercinta. Karena ini adalah amalan Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan sedemikian. Banyaknya. Ada orang tanya, soalan tadi saya tak jawab lagi tadi. Apa soalan tadi? Boleh tak kita tahu selawat kita diterima oleh Rasulullah ataupun tidak? Mujarrad selawat kepada Nabi SAW, kata para ulama, ini pasti disampaikan oleh Allah Ta'ala. Pasti. Karena orang tadi tidak akan berselawat, melainkan orang ini dipilih oleh Allah untuk lidahnya berselawat kepada Nabi. Karena orang yang berselawat ni, tuan-tuan boleh tengok, ramai di kalangan kita yang waktu kita sehari sampai 24 jam sehari. Kita boleh buat macam-macam urusan, tapi selawat tidak pernah pun sekali kita ucap di lidah kita. Ajib. Dan ini berlaku kepada sebahagian manusia. Yang sehari tadi tidak langsung selawat kepada Nabi SAW. Apa tadi? Kalau dia tak solat, lebih lagi berat. Nah, sekarang ni, kalau dia tidak solat, dalam solat, kurang-kurangnya wajib juga selawat kepada Nabi. Baik, ada yang tidak solat. Tidak selawat kepada Nabi SAW. Bayangkan macam mana keadaan pada waktu tersebut. Karena mereka tidak dipilih. Walaupun benda tadi ringan dan lidahnya senang saja untuk disebut selawat kepada Nabi SAW. Sebab tu orang yang dimudahkan lidahnya untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW, sebenarnya ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang dipilih untuk menyebut kekasihnya hanya kekasihnya, insya-Allah. Karena selawat ni bukan lantunan yang biasa, melainkan orang tadi akan menyebut man ahabba syai'an aktsara min zikri.
Seorang yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Jadi ada seorang tanya lagi, Fitri tanya, Ustaz, ada sebahagian asatizah biasa menyebut zikrullah seperti tahlil, tasbih dan selawat tak sesuai dibaca ketika melakukan beberapa aktiviti seperti menyapu sampah sebab tak sesuai pada tempatnya. Bagaimana Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dilihat pada sebab hakikat pada sapu sampah sebenarnya saya tak kira sebagai benda tersebut sesuatu yang tidak baik. Kecuali lah sebab sampah pun macam-macam jenis sampah, ada yang jenis yang orang panggil apa, bukan perkara yang orang panggil apa, yang najis, perkara yang jijik sahaja. Jadi bukan bentuk najis. Contoh kalau kita nak buang tahi dan kita selawat sambil buang tahi, itu tak sesuai lah. Tapi kalau macam ada orang panggil apa, habuk di atas lantai dan sebagainya, kita kutip habuk tadi sambil kita berselawat pada Nabi SAW, masalah. Dan ada seorang makcik, diceritakan seorang ibu di Indonesia yang setiap hari dia pergi ke masjid akan kutip daun-daun pokok yang ada di depan masjid. Dia tak sapu, dia kutip daun. Maksudnya boleh sapu tapi dia kutip. Maka bila ditanya oleh masyarakat di tempat tadi, kata kan ada dah orang yang yang telah diupah untuk melakukan kerja-kerja tadi, serah kepada dia. Maka makcik ni menangis sungguh-sungguh dan kemudian dia minta, dia kata, wahai Tuan Imam, janganlah halang saya. Yang ni saja saya nak buat, dia kata. Jangan halang saya yang ni. Tak apalah, biarlah mereka cuci masjid dalam dan sebagainya. Biar saya yang kutip daun-daun yang telah gugur di atas ataupun di luar daripada kawasan masjid ni. Biar saya yang kutip, dia kata. Walaupun lambat pun tak apalah. Rupanya, ketika ditanya dia betul-betul kenapa dia nak sangat buat, rupanya kata beliau, waktu ni lah saya berselawat kepada Nabi SAW. Setiap daun yang saya kutip tadi, saya akan berselawat kepada Nabi SAW. Bayangkan ribuan selawat yang dia lakukan sambil dia melakukan amal daripada waktu itu, iaitu mengutip. Ini dikira sampah pada waktu tersebut. Jadi nak dikatakan semua sampah tu tak boleh kita berselawat, tu tak kena juga pada waktu itu. Tamam? Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada tanya soalan lagi sini. Kalau kita melakukan dosa atau suatu maksiat, mana lebih baik kita mulakan istighfar atau terus selawat sebagai ganti kepada istighfar? Kalau mengikut kepada apa yang disusun oleh para a'immah, para ulama dalam tariqahnya Syadziliyah, disunatkan kepada kita untuk memulakan kita punya zikir kita dengan istighfar. Kerana istighfar ni mengambil tempat at-takhalli dipanggil. Takhalli maksudnya kita membersihkan. Kerana istighfar, kita membersihkan diri kita. Kemudian baru kita tahalli. Tahalli iaitu kita menghiaskan diri kita. Menghiaskan dengan apa? Dengan selawat kepada Nabi SAW. Ini istighfar, kemudian selawat kepada Nabi SAW. Kemudian apa dia? Baru dibaca la ilaha illallah, iaitu tajalli. Tajalli maksudnya apa dia? Diberikan oleh Allah Ta'ala pembukaan pada waktu tersebut. Jadi kita kena takhalli dulu, istighfar. Tahalli salawat, iaitu dengan menghiaskan diri kita. Sebab kita kalau nak berhias, nak pakai bedak, nak pakai perhiasan di badan kita, mandi dulu. Bukan bangkit tidur, betul rambutnya. Nak mandi dulu, bagi bersih badan kita dan sebagainya, baru kita pakai pakaian yang elok. Dan kemudian barulah akan kita dapatkan masuk ke hadratillah dengan keadaan kita telah menyucikan diri kita, telah memakai dengan pakaian yang terbaik, iaitu dengan salawat kepada Nabi SAW, barulah kita membaca dengan tahlil, iaitu la ilaha illallah dan sebagainya, dengan lafaz tahlil lah la ilaha illallah tadi, iaitu dengan maksud tajalli pada waktu tersebut. Itu maksudnya. Kata, Ustaz, kalau mulut kita dah terbiasa selawat, time mandi pun duk selawat juga. Macam mana? Sebaiknya untuk kita elakkan. Mandi dalam jamban tu. Kecuali mandi dekat telaga tak apa. Dekat telaga tak ada masalah. Sekarang ni kita ada masalah, kita bilik air di rumah kita tu bersambung sekali dengan tandas. Maka dia orang panggil jadi kurang enak ketika waktu tu ketika berselawat dan menyebut nama Nabi pada waktu tersebut. Baik. Last soalan sebelum kita baca ini. Ustaz, misal kata kalau dalam sehari saya berzikir 100 kali kepada Allah, boleh tak kalau saya selawat lebih daripada 100 kali? Sebab saya ada baca tak boleh selawat lebih daripada zikrullah. Sebab Nabi itu manusia, maka tak boleh memuji manusia lebih daripada memuji Allah. Boleh tolong jelaskan Ustaz? Kita katakan bahawa pandangan tadi salah. Kenapa? Kerana hakikat selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah zikrullah.
Seorang tidak akan berselawat kepada Nabi melainkan dia akan zikrullah. Dia akan sebut nama Allah Ta'ala. Allahumma salli. Allahumma. Awal lagi Allahumma. Kan? Jadi kalau sebut sallallahu alaika ya Rasulullah pun sebut sallallahu alaika ya Rasulullah. Kalau kita sebut selawat dhamir, selawat yang paling pendek yang kita pernah tahu, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, sebut Allah juga pada permulaannya. Tetap kita akan zikir dengan Allah. Itu kata para ulama. Hatta ketika Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Rasul SAW, Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi SAW, saya nak berdoa macam mana ya Rasulullah? Maka kata Nabi, boleh tak saya nak letakkan selawat ni 1/3 daripada doa saya? Maka kata Nabi, kalau banyak lebih baik. Kata dia, setengah daripada doa aku jadikan selawat padamu ya Rasulullah. Nabi kata, kalau banyak lebih baik. Kalau begitu kata Rasulullah, aku jadikan seluruh doa aku selawat kepadamu ya Rasulullah. Seluruh doanya selawat kepada Nabi. Nah, maka kata Nabi SAW kepada dia, maka akan diperkenankan dan juga ditutupi segala kedukacitaanmu dan diperkenankan segala hajatmu. Hanya kerana menyebut Nabi Muhammad SAW. Sebab tu salah kalau ada orang kata zikir 1 kali kepada Allah jangan lebih pada tu. Kalau kita nak berselawat kepada Nabi SAW tak boleh lebih pada tu kerana ini dikira melebihkan Nabi daripada Allah Taala. Dah, ini ada kalam fadhi. Maksudnya kata para ulama, kalam fadhi maksudnya kalam ni tak ada qimah. Kecuali kita mendahulukan salat daripada Al-Quranul Karim. Sebab tu kata Al-Imamul Fasi radhiyallahu anhu, Al-Imamul Fasi mengatakan jangan kita mulakan dengan salawat melainkan setelah kita mulakan dengan berzikir, membaca Al-Quranul Karim. Kerana beliau pernah ditegur oleh baginda Nabi ketika Nabi datang kepada beliau dalam mimpinya ataupun secara yaqadhah. Al-Imam Fasi pengarang kepada syarih kepada Dalailul Khairat. Kata beliau, Rasulullah diceritakan bahawa dia didatangi oleh Nabi SAW dan baginda Nabi mengatakan kepada beliau, jangan kamu dahulukan salawat melainkan setelah kamu membaca Al-Quran Al-Karim. Itu yang pernah disebut. Jadi kita pakai ambil perhatian tentang perkara tadi. Jadi sebelum kita selawat hari itu, baca Quran dulu, walau satu huruf, walau satu muka. Nah. Tamam. Zikir di antara takbir jangan tu bacalah. Para a'immah juga menguatkannya. Ini amalan Ibnu Mas'ud tercinta. Sirahnya nanti akan aku sebutkan pada syarahannya, jangan kau tertekan. Jangan tertekan pula saya kata ni. Maksudnya itu tekan, ustaz tak sebut lagi. Padahal nanti saya akan sebut insya-Allah taala dalam dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sirah yang telah disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibnu Sabbagh radhiyallahu taala anhu. Jadi apa yang saya sebut teruslah di sini nah. Apabila doa yang dibacakan, jadi dibacakan doa tadi apa dia sebut, okey, kita baca macam ni. Ini ada satu bacaan disebut, kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallama katsira. Kana hasanan, kata Imam Ibn Sabbagh. Nah, kemudian disebutkan kalam al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Nah, dia kata tabda'u fatukabbiru takbiratan taftatihu biha as-salah wa tahmadu rabbak wa tusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sini ditanya, inna hadzal 'aid qad dana fa kaifa takbir? Ada orang tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, waktu hari raya dah dekat dah ni. Jadi kita nak bertakbir macam mana wahai Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah? Maka kata beliau, mulakan dengan takbir yang kamu mulakan dengan solat, yakni Allahu akbar kabira. Allahu akbar tambah dengan kabira. Wa tahmadu rabbak. Kemudian Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian wa tusalli 'ala nabi. Kemudian kamu berselawat kepada Nabi, summa tad'u wa tukabbir wa taf'al mithla dhalik. مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك. Jadi dibuat macam tu ketika mana kita nak berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, ada lagi sedikit masalah kita. Tempat ke-17 ialah ketika bacaan doa setelah khutbah istisqa. Nah, setelah berdoa palingkan wajah.
Ini waktu ketika solat istisqa. Ini solat sunat meminta hujan. Jadi setelah kita berdoa, palingkan wajah kita kepada manusia, pesan jangan jemu. Dan kemudian pesan kepada manusia setelah kita berpaling ini khusus kepada orang yang berkhutbah. Nah, yang dia akan menyampaikan khutbah istisqa. Lakukan ketaatan, jangan abaikan. Jadi dipesan kepada mereka untuk melakukan ketaatan. Dan kemudian pesan kepada mereka jangan abaikan. Jangan abaikan apa? Jangan abaikan ketaatan. Juga berselawat kepada junjungan. Dan jangan abaikan juga selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan. Yang ini disebut dalam kitab Mautin Sabi'a Ashar. Tempat yang ke-17. Iaitu ketika menunaikan solat istisqa. Waktu ketika menyampaikan pesan oleh khatib. Dia menyampaikan pesan jangan ditinggalkan taat. Dan jangan ditinggalkan salawat. Ini disebut. Sudah jelas. Tamam? Berdoa kepada muslimin muslimat dan kemudian berdoa kepada muslimin dan muslimat, beristighfar setelah membaca ayat. Dan kemudian dia beristighfar setelah membaca ayat Al-Quran yang dibacakan walau satu ayat di dalam khutbah tersebut. Ini seperti yang dinaskan Syafi'i, amalkannya pasti akan diberkati. Nah, jadi amalkan perkara ini, moga-moga diberkati. Kalau kita berlakulah hujan tidak turun dan sebagainya, kita nak minta hujan. Ini cara di antara yang disebutkan oleh para ulama, iaitu kita berpesan kepada mereka untuk membanyakkan selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca satu lagi tempat, iaitu tempat yang ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah. Ketika ada soalan orang tanya, Ustaz, betulkah selawat adalah salah satu-satunya amalan yang tetap dapat pahala walaupun dibuat dalam keadaan riya? Ya, na'am. Ini disebut oleh Maulana Al-Imam Muhammad Alawi Al-Maliki. Dalam kitab beliau ada disebutkan tentang perkara ini. Nah, maksudnya selawat tetap akan mendapat pahala walaupun riya, walaupun jua keadaan sekalipun. Satu-satunya amalan yang diterima walaupun riak, iaitu apa dia? Selawat pada Nabi SAW. Jangan tinggal selawat. Solat kita yang kita tunaikan boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak. Nah, zikir kita boleh jadi diterima, boleh ditolak. Nah, kerana kita riak. Tapi selawat kepada Nabi tidak akan ditolak sama sekali. Ini ajaibnya selawat dan Nabi SAW. Itu perlu untuk kita ambil perhatian tentang kau tadi. Nah, adakah sama kalau kita selawat pada hati dan selawat pada mulut? Tak sama sebab yang tu dengar, ini tak dengar. Melawai. Kedua-duanya diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Nah, kedua-duanya diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan kemudian ada lagi soalan yang lain. Oh, sekejap Muhammad. Kejap. Baik. Jadi yang terakhir, tempat yang ke-18 ialah ketika menunaikan solat jenazah, salawat kepada Nabi-Mu dibaca dalam solat jenazah takbir kedua. Pada takbir yang kedua, ni wajib dibaca. Bukan lagi ini. Sebab tu dalam kitab ni, kita bukan hanya sebut tempat-tempat yang disunatkan sahaja sebenarnya. Iaitu tempat-tempat yang wajib dan sunat untuk kita berselawat. Antaranya tempat berselawat kepada Nabi adalah ketika solat jenazah. Ianya rukun, kata Abu Abdillah, Imam Asy-Syafi'i, jangan kau bermudah. Jadi, kata Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini hukumnya adalah rukun. Nah, jika kau tak selawat kepada Nabi, solat orang mati jadi tak bererti. Maknanya kalau kau tak selawat kepada Nabi SAW, solat kamu kepada orang mati tadi tidak sah. Jadi bukti kepada kita bahawa hatta dalam solat jenazah, disunatkan kita berselawat kepada Nabi SAW. Dalam solat jenazah. Ini selepas solat tarawih, bid'ah. Dalalah finnar. Apa benda Wahabi ni? Nah. Lepas solat tarawih tiba-tiba kata tak boleh selawat. Dalam solat jenazah, dalam solat jenazah selawat jadi rukun. Dan disebutkan sebelum ni dah ada hadis yang menceritakan tentang selawat setelah solat dibenarkan. Lepas tu saya pesan kepada tuan-tuan semua untuk kita menjauhkan diri daripada mendekati golongan yang sebegini, kerana ini akan menyebabkan kita akan jadi rosak hati dan juga pandangan kita. Hatta mendengar kalam mereka sahaja pun sudah kadang-kadang boleh menyebabkan rosaknya pendengaran dan juga rosaknya jiwa seorang yang
inginkan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala kumpulkan kita bersama dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah esok sebab saya ada lagi 2 hari lagi di sini. Esok dengan lusa sebelum saya keluar daripada tempat apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuarantin ni. Jadi saya akan mempanggil apa? Kita akan sambung lagi pada esok hari insya-Allah taala pada pukul 8 malam esok insya-Allah taala. Jadi saya minta maaf sebab tak sempat kita nak baca panjang-panjang laju-laju kerana perlu kepada syarahan juga. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf, moga-moga Allah Taala berkati kita semua, dijadikan kita umat yang dibahagiakan di sisi Allah Taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada seorang tanya ni, satu amalan yang tidak tolak oleh Puri adalah selawat. Kalau ada nas boleh kami tahu Ustaz. Baik, esok nanti saya akan bacakan apa yang disebutkan oleh al-Imam Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.